selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan apakah itu rukun negara. Rukun negara merupakan satu ideologi yang menjadi teras kepada panduan dan pemikiran negara Malaysia. Secara ringkasnya, rukun negara telah ditubuhkan oleh Majlis Gerakan Negara atau lebih dikenali sebagai Magaran pada 31 Ogos tahun 1970, iaitu selepas 13 tahun Malaysia mencapai kemerdekaan. Rukun negara dirangka berikutan peristiwa 13 Mei tahun 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum. Oleh itu, rukun negara dirangka dengan matlamat utama untuk memperkukuhkan perpaduan negara. Rukun negara juga merupakan elemen yang penting bagi mengukuhkan identiti kebangsaan dengan menekankan prinsip-prinsip yang bersifat inklusif dan merangkumi semua lapisan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amir Abdullah. Saya akan menerangkan tentang prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Apa itu kepercayaan kepada Tuhan? Kepercayaan kepada Tuhan ialah prinsip rukun negara, iaitu negara kita menekankan bahawa semua masyarakat di Malaysia harus mempunyai agama. Kenapa kita perlu mengenal agama ini? Contohnya, salah satu sebabnya ialah kerana ia juga membentuk jati diri dan juga kita punya sifat toleransi dan menghormati sesama masyarakat. Seperti kita tahu, Malaysia mempunyai pelbagai kaum daripada segi agama, budaya, tradisi dan lain-lain. Oleh itu, agama ini membentuk jati diri kita dan moral serta menghormati masyarakat-masyarakat yang lain. Jadi, kalau kita lihat bahawa prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan ini sangat penting. Kenapa? Sebab dia juga menjadi salah satu panduan kepada masyarakat pada zaman ini. Contohnya seperti kita boleh lihat macam agama Islam. Masyarakat Melayu yang mengenal agama Islam, mereka akan solat dan berdoa jika mereka mempunyai kesusahan. Itu menunjukkan bahawa ia menjadi satu panduan kepada masyarakat untuk mengadu ataupun untuk mencari ilham untuk membuat keputusan. Kesimpulannya, kepercayaan kepada Tuhan ini sangatlah penting kerana ia membentuk jati diri masyarakat di Malaysia. Hai, saya Agnes. Hai, saya Jiguan. Sekarang kami akan memperkenalkan kesetiaan kepada raja dan negara. Jiguan, adakah anda mengetahui kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara? Ya, kesetiaan kepada raja dan negara memainkan peranan yang penting dalam sesebuah negara. Salah satu kesetiaan kepada raja dan negara adalah menjamin kestabilan politik dan sosial. Hal ini kerana rakyat bersatu padu dan cinta akan negara yang sama tanpa membirakan kaum dan sebagainya. Apakah cara rakyat mengamalkan kesetiaan kepada raja dan negara? Salah satu cara ialah mematuhi undang-undang dan perlembagaan negara. Rakyat yang taat kepada peraturan negara membantu memastikan keharmonian sosial dan kestabilan politik yang penting untuk menjaga kedaulatan negara. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadi sumber kuasa kepada Parlimen atau kehakiman dan badan eksekutif serta menentukan kuasa yang dipegang agung sebagai ketua negara. Prinsip ini menekankan rakyat Malaysia menerima perlembagaan ini dan juga mematuhi serta mempertahankan keluhuran. Perlembagaan negara Malaysia ialah sumber perundangan yang berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan. Selain itu, melindungi keistimewaan dan hak mereka sebagai warga negara di Malaysia. Terdapat 15 bahagian yang mengandungi 183 perkhidmatan gantungan perlembagaan. Perkara yang tidak boleh disebabkan dalam perlembagaan. Yang pertama, agama Islam sebagai agama kesatuan. Yang kedua, kedudukan keistimewaan raja-raja Melayu dan Bumi Putra di Sabah dan Sarawak. Yang ketiga,
bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang keempat, kewarganegaraan. Sekarang saya akan membentangkan prinsip yang keempat, yaitu kedaulatan undang-undang yang memberikan maksud kepada setiap individu tanpa mengira kaum, jantina dan kedudukan adalah sama di sisi undang-undang. Yang pertama, apakah kepentingan kedaulatan undang-undang? Kedaulatan undang-undang dapat menjamin keadilan dalam masyarakat. Contohnya, kedaulatan undang-undang dapat menyelesaikan konflik dengan asas yang adil. Seterusnya, kedaulatan undang-undang juga dapat menjamin ketenteraman dan kestabilan sebuah negara. Akhir sekali, kedaulatan undang-undang juga melindungi hak asasi manusia. Ia memberi kebebasan kepada individu, seperti hak kebebasan untuk bersuara. Kesimpulannya, kedaulatan undang-undang ialah asas yang penting untuk menjaga kemakmuran sebuah negara. Prinsip kelima rukun negara ialah kesopanan dan kesusilaan. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi keempat 2005, perkataan kesopanan membawa maksud berikut sopan, adab sopan santun, tata susila dan tingkah laku yang baik. Manakala perkataan kesusilaan memberi maksud adab istiadat yang baik, keadaban dan kesopanan. Okey, jom tengok apakah contoh tindakan yang berkaitan dengan rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Okey, let's go! Gunakan bahasa yang sopan dan elakkan kata-kata kasar atau menyinggung perasaan. Di dalam perpustakaan, kita tidak dibenarkan membuat bising yang boleh mengganggu orang lain. Kita haruslah menunjukkan budi pekerti yang baik, seperti memberi salam, meminta izin dan mengucapkan terima kasih. Kita mesti mematuhi peraturan di tempat awam seperti larangan membuang sampah merata-rata atau melanggar isyarat lalu lintas. Seterusnya, kita haruslah menggunakan media sosial untuk menyampaikan mesej positif dan menyokong perpaduan. Kita mesti membantu orang lain yang memerlukan, seperti memberi bantuan kepada orang lain.